Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairul Nabihah binti Hussein, memegang matriks nombor A172259. Saya merupakan pelajar di bawah pengelolaan Dr. Muhammad Yuzaidi bin Muhammad Yusof dari program Pensuratan Melayu Sekretariat Prasiswaza Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Di mana tajuk kajian saya iaitu Pengekalan Budaya Melayu dalam Masyarakat Melayu di Kampung Padang Balang Gombak. Sebelum saya menjelaskan dengan lebih rinci apakah itu pengekalan budaya Melayu dalam masyarakat Kampung Padang Balang Gombak, suka untuk saya ceritakan dengan lebih secara umum apakah itu budaya Melayu. Di mana budaya Melayu adalah satu cara hidup seseorang manusia atau sekelompok manusia yang mempunyai nilai positif, beradab baik dan juga mempunyai hati kemanusiaan yang tinggi kedudukannya. Malah budaya Melayu itu sendiri mempunyai nilai positif yang telah sedia ada sejak lahiriah lagi. Melayu umumnya menjadi majoriti pegangan dan juga fahaman orang Islam, dan segala hal yang berkaitan dengan aktiviti harian yang dilakukan oleh masyarakat Melayu disifatkan sebagai budaya Melayu. Tanpa budaya Melayu, keharmonian dan juga kesejahteraan masyarakat tidak dapat dibangun dengan baik. Ini membawa maksud bahawa penerapan budaya Melayu dari generasi ke generasi akan terus berada dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera selagi budaya Melayu dipegang utuh. Malah dengan adanya kesejahteraan dan juga kelestarian yang dijaga oleh masyarakat kampung itu, interaksi yang berlaku antara satu sama lain sekaligus menjalankan pergerakan budaya Melayu. Sebagai contoh, norma, nilai, undang-undang, kepercayaan, adat maupun peraturan. Budaya merupakan satu fokus elemen yang dipakai oleh setiap kelompok masyarakat. Menurut Eva Warni pada tahun 2012, beliau mengatakan bahawa budaya ini turut didefinisikan sebagai satu elemen yang dikayakan serta dihiasi dengan adat istiadat dan juga tradisi. Malah kehadiran adat dan juga tradisi yang diamalkan atau dilakukan dalam kehidupan masyarakat maupun individu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi digelar sebagai budaya Melayu. Laluan utama untuk memasuki kampung ini terbentang satu kain yang tulis Kampung Warisan Melayu. Yang mana laluan utama untuk memasuki kampung ini terbentang satu kain yang tulis Kampung Warisan Melayu ini dikatakan bahawa laluan masuk ke Kampung Padang Balang ini mempunyai satu kain bentang yang ditulis sebagai Kampung Warisan Melayu. Hal ini membuktikan dan juga menampakkan lagi bahawa Kampung Padang Balang Gombak ini merupakan satu kampung yang mengekalkan warisan dan juga budaya mereka. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui akan latar belakang Kampung Padang Balang yang masih mengekalkan warisan Melayu dan budaya Melayu dari dahulu hingga kini. Sebagai contoh, menyenaraikan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat dulu dan kemudiannya diamalkan atau disambung dari generasi ke generasi. Suratan literature, di mana saya telah mengambil beberapa kajian lepas yang mempunyai kajian yang seakan sama dengan kajian yang saya lakukan. Pertama, Siti Aminah binti Muhammad Sam dan Sio Tawi pada tahun 2013, yang mana tajuk kajiannya adalah Kelestarian Pembangunan Sosial Budaya Komuniti Orang Asli. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa komuniti orang asli dapat menjaga dan memelihara kelestarian budaya mereka dari tidak terhakis atau pupus. Suratan literatur yang kedua daripada Roslina Azni dan juga rakan-rakannya pada tahun 2016 yang bertajuk Pengurusan Kampung Tradisional di Kampung Morton Melaka. Iaitu objektif bagi kajian ini adalah untuk melihat pengurusan kampung tradisional yang dijalankan di Morton Melaka. Seterusnya, Shaliza Dasuki pada tahun 2015, tajuk kajiannya yang bertajuk Perkembangan Budaya Popular dan Perubahan Sosio Budaya Masyarakat Pasca Moden, Adaptasi Budaya Asing dalam Perkahwinan Melayu. Dalam kajian ini menjelaskan akan aspek perubahan serta melihat perkembangan masyarakat Melayu dalam penerimaan budaya yang kian berubah mengikut zaman ke zaman. Seterusnya, sorotan literatur daripada Muhammad Yuzaidi bin Muhammad Yusof pada tahun 2018 yang bertajuk Pemeliharaan Warisan Budaya Melayu Perundangan Warisan dan Agensi Pelaksanaan di Malaysia. Dalam hasil dapatan kajian ini, sekiranya warisan budaya Melayu dijaga dengan cara yang betul, maka warisan itu dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Seterusnya, metodologi penyelidikan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dalam melengkapkan informasi pengkaji. Dua kaedah telah digunakan iaitu kajian lapangan dan juga metod keperpustakaan. Maklumat tersebut diambil daripada Perpustakaan Tun Sri Lanang serta Laman Sesawang.
dan kaedah kajian lapangan di mana pengkaji telah melakukan di kawasan kajian iaitu Kampung Padang Balang Gombak dan memilih 5 orang pihak autoriti iaitu pengurusi kampung Tuan Haji Rosli Yassin, pengurusi masjid iaitu Tuan Haji Muhammad Zaid bin Haji Zainal Abidin, timbalan pengurusi masjid iaitu Muhammad Nazri bin Musa, orang lama Kampung Padang Balang iaitu Husin bin Ismail dan juga Azmi. Malam kajian ini telah dilakukan selama 1 bulan dan alat bantuan seperti rakaman secara Google Meet, Zoom dan WhatsApp telah diguna pakai. Seterusnya, kita beralih kepada perbincangan dan juga hasil dapatan kajian. Di mana pertama, perbincangan dan hasil dapatan kajian dalam kajian ini adalah latar belakang Kampung Padang Balang Gombak. Di mana Kampung Padang Balang Gombak ini dikatakan sebagai kampung yang terpencil. Di kawasan sekeliling Kampung Padang Balang Gombak ini telah dibangunkan, telah dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan metropolitan yang tinggi. Okay, Kampung Padang Balang juga ini telah diterokai pada tahun 1848 dan kampung ini mula dibuka oleh etnik kaum Minangkabau yang berasal dari Batang Kapas, Tolu, Pasaruan dan juga Kuantan. Bangunan pertama yang telah dibangunkan di dalam kawasan kampung ini adalah Masjid Jami' Lama yang masih kekal hingga kini dan 99.9% daripada tanah yang ada dalam kampung tersebut merupakan pemegang tanah Geran Merah. Kedua versi penubuhan Kampung Padang Balang, di mana terdapat 2 versi penubuhan Kampung Padang Balang iaitu pertama, Kampung Padang Balang dikatakan telah diterokai oleh sekumpulan keturunan yang datang dari Minangkabau seperti Batang Kapas dan Kuantan, Sumatera Barat. Nama Kampung Padang Balang ini telah diambil hasil daripada nama ketua kampung yang pertama yang terdahulu iaitu Tok Balang. Dan versi yang kedua adalah nama Kampung Padang Balang ini diambil asalnya daripada salah sawah padi yang sudah tua dan apabila daunnya ditiup angin maka daun itu akan berbelang-belang. Di mana secara dahulunya peneroka awal adalah penduduk daripada Minangkabau dan logat orang Minangkabau yang daripada belang-belang itu adalah balang. Jadi apabila ditukarkan kepada bahasa moden, balang itu menjadi kepada belang-belang. Seterusnya, lokasi kampung. Kajian ini telah dijalankan di sebuah kampung yang dikendalikan oleh masyarakat Minang pada awalnya di Kampung Padang Balang. Dan kampung ini terletak di sekitar kawasan Gombak. Kampung Padang Balang terletak berhampiran dengan Jalan Kampung Bandar Dalam, Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2, Jalan Gombak Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Diuk dan Sungai Gombak. Ini merupakan persatuan-persatuan yang saling membantu untuk menggiatkan lagi segala aktiviti untuk mengekalkan lagi budaya dan juga warisan dalam Kampung Padang Balang Gombak. Antaranya ialah Persatuan Silat Gayung Tok Jenai, Jawatan Kuasa Kecil Remaja dan juga Belia, Persatuan Wali Matul Urus, Majlis Perwakilan Penduduk dan juga Barisan Bertindak Kampung. Seterusnya, isu pembuatan jajaran LRT dalam kampung, yang mana pada awalnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu DBKL merancang untuk mengambil sebahagian daripada tanah di dalam Kampung Padang Balang Gombak iaitu di kawasan Darul Furqan untuk dijadikan sebagai jajaran LRT. Dan perkara ini telah menimbulkan kegusaran terhadap penduduk-penduduk khususnya pemilik tanah yang mempunyai geran tanah merah. Kerana mereka khawatir tanah yang diambil itu tidak dipulangkan kepada mereka. Dan persatuan yang menjadi wakil suara penduduk dan juga masyarakat dalam Kampung Padang Balang ini merupakan Persatuan Barisan Bertindak yang diketuai oleh almarhum Ustaz Zainal Abidin dan juga dianggotai oleh Haji Rosli Yassin dan juga penasihatnya. Hasil daripada perbincangan tersebut oleh DBKL dan juga Dewan Parlimen dan sebagainya, maka kawasan yang menjadi rancangan DBKL untuk menjadikan jajaran LRT dipupuskan dan diberhentikan. Seterusnya, cadangan dan juga kesimpulan. Berdasarkan teknik pengumpulan data dan juga pembahasan dapat disimpulkan bahawa Kampung Padang Balang Gombak adalah sebuah kampung yang mengekalkan warisan dan juga budaya Melayu di Kuala Lumpur. Dengan memegang prinsip tanah warisan melalui pengekalan tanah-tanah, kelestarian budaya dilihat sebagai satu aura yang memberi kekuatan untuk membina dan juga melahirkan masyarakat yang benar-benar menghayati acuan yang diinginkan. Dan juga kejayaan kampung ini tidak dinilai hanya pada pencapaian ataupun penempatan anugerah semata-mata. Akan tetapi, jati diri dan juga kesepakatan masyarakat merupakan asas kepada matlamat hidup kelestarian budaya dalam Kampung Padang Balang Gombak. Di samping itu, ahli-ahli jawatan kuasa kampung dan juga Masjid Saidin Ali turut memainkan peranan mereka dalam memartabatkan lagi budaya dan juga warisan kampung. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.